Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan kerja khusus sirah kami yang bertajuk Manhaj Syekh Muhammad Al-Ghazali fi Fiqh Sirah. Kami merupakan kumpulan 5 yang terdiri daripada 3 orang. Saya, Nur Nadiatul Husna binti Muhammad Rosli, 2 orang sahabat saya, Nur Atirah Syaimah binti Khairul Asraf dan Nur Ainul Mardiah binti Nur Ahdad. Khalfiyah Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ismu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Milad Wulida Sanah 450 Hijrah Al-Muwafiq 1059. Makanul Wiladah Fi Madinatus Khurasan Fi Iran. Kunniyah قسمين. أولا الغزالي سمي على اسم القرية التي ولد فيها الغزالي. وثانيا أبو حميد لأن أحد أبنائه اسمه حميد. توفي يوم الاثنين 14 جمال الأخير 505 هجرة يساوي 1111 ميلادي. دفن في ثوبران. المنهج الذي يستخدمه الإمام الغزالي هي 6 أشياء، وهي أولا أسلوب المقارنة، أسلوب الحلقة، أسلوب التوجيه، أسلوب الرياضة ومجادلة، أسلوب الملاحظة، وأخيرا أسلوب الحوار والمناقشة. Awalan, uslubul muqaranah. Uslubul muqaranah ialah kaedah perbandingan. Ia digunakan dalam pengajaran dan perbincangan. Sebagai contoh, perbezaan pendapat dalam kalangan cerdik pandai tentang kebaikan dan keburukan akhlak. Sebagai contoh, kitab Ihya Ulumuddin. Uslub yang kedua ialah kaedah halaqah. Kaedah halaqah di mana pelajar akan mengelilingi guru mereka dalam bentuk separa bulatan. Semenjak bermulanya dakwah Islamiah, para pelajar mengelilingi gurunya dalam separa bulatan untuk mendengar syarahan daripada guru-gurunya. Seterusnya, kaedah yang ketiga, kaedah bimbingan, iaitu uslubut taujih. Kaedah bimbingan ialah ia dimulai dengan tunjuk cara, diikuti dengan meyakini dan menguatkan dengan dalil-dalil. Maksudnya, perbincangan itu dia akan datangkan dengan dalil-dalil dan hujah daripada Al-Quran. Sebagai contoh, pada zaman Imam Al-Ghazali, beliau cuba menanamkan dasar-dasar agama kepada anak-anak. Uslub yang keempat, uslub riyadah wa mujadalah, iaitu kaedah riyadah dan mujadalah. Bermaksud bersusah payah melazimi akhlak terpuji sehingga mampu menjadi satu tabiat. Sebagai contoh, orang yang kedekut sentiasa melatih diri menderma untuk menjadi dermawan. Uslub yang kelima, uslubul mulahazah, kaedah pemerhatian. Bermaksud memerhati dan bergaul dengan orang yang berakhlak mulia. Sebagai contoh, kita memerhati seseorang tu berdasarkan akhlak dia. Maksudnya baik atau buruk tu kita tengok akhlak dia. Seterusnya, uslub yang kelima, uslubul hiwar wal munaqashah, kaedah dialog dan perbincangan. Kaedah ini melalui soal jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan, dikritik dan dibantah lagi. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali pernah mengadakan kaedah ini, maksudnya dia menggunakan kaedah dialog dan perbincangan ini bagi mendalamkan lagi kefahaman seseorang terhadap ilmu pengetahuan. ميل الإمام الغزالي نحو الفقه. الإمام الغزالي عالم كبير في تاريخ الإسلام، معروف بإسهاماته في مختلف مجالات المعروف بالفلسفة والتصوف والفقه، على الرغم من أنه لا يعرف بأنه فقيه خبير فقه بالمعنى الكلاسيكي، إلا أنه يعطي رأيه في الفقه في بعض أعماله.
يمكن رؤية جانب الإمام الغزالي مع الفقه في عدة جوانب، من بينها التأكيد على الأخلاق وأهمية الامتثال للمبادئ الأساسية الفقه، ودور التصوف في إكمال الفقه وما إلى ذلك. بشكل عام، على الرغم من أن الإمام الغزالي ليس تقدم مساهمة مهمة في فهم وتنفيذ الشريعة الإسلامية، مع تأكيد على أهمية البعد الأخلاقي والروحي في حياة المسلم. كيف أثبت الإمام الغزالي الحقيقة؟ الأولى يستخدم حس العقلية، الثاني اهتم بالإيمان والتوكل، وأخيرا استخدام انتظام الطبيعة. الآن سأتكلم الفرق المنهج Imam Al-Ghazali بين المؤلف آخر yang bermaksud perbezaan gaya penulisan Imam Al-Ghazali dengan pengarang yang lain. Yang pertama, manhaj muta'addid takhsisat yang bermaksud pendekatannya secara disiplin. Imam Al-Ghazali ni dia bukan sahaja ahli falsafah atau teologi. Dia juga menggabungkan beberapa unsur disiplin berbeza, seperti falsafah, teologi, dan jadi karya beliau ni meliputi pelbagai aspek undang-undang, teologi, falsafah dan mencipta sintetik unik dalam pelbagai bidang pemikiran. Asani taksir tasawuf yang bermaksud pengaruh dalam bidang tasawuf. Al-Ghazali terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang tasawuf. Gaya penulisannya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dimensi spiritual Islam. Dia sering menggunakan metafora dan analogi untuk menerangkan konsep rohani dengan cara yang lebih mudah untuk kita fahami. Salis manhaj an-naqdi, pendekatan secara kritis. Al-Ghazali terkenal dengan pendekatannya kritisnya dalam mengenai idea falsafah dan teologi pada zamannya. Dalam penulisan Imam Al-Ghazali, dia berani untuk mengkritik pemikiran Aristotle, iaitu ahli falsafah barat yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Rabi' terkis ala tajribat syakhsiyah, pengalaman dalam bidang peribadi. Al-Ghazali banyak belajar ilmu-ilmu yang ataupun bidang-bidang dia ni dengan pelbagai guru di luar kampungnya, di luar kotanya. Terus setelah dia mendapat ilmu-ilmu tersebut, dia berkongsi dalam karya beliau untuk diberikan kepada orang lain. Wa akhiran uslub al-lughah, iaitu gaya bahasa. Gaya bahasa Imam Al-Ghazali ni mudah untuk kita fahami dan boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Jadi orang yang baca buku dia, orang yang baca karya-karya Imam Al-Ghazali takkan mudah pening. Dia akan lebih senang faham dengan penulisan Imam Al-Ghazali. Seterusnya, khidmatuhu, khidmat atau sumbangan Imam Al-Ghazali. Awalan, ijtihad fi talabul ilmi, berijtihad atau berusaha dalam menuntut ilmu. Jadi masa muda Imam Al-Ghazali ni dia cari guru untuk belajar dalam bidang fiqh, yang di mana pada ketika itu gurunya yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Rozqani yang merupakan guru pertama Imam Al-Ghazali dalam bidang fiqh. Jadi setelah dia belajar sedikit sebanyak ilmu berkaitan fiqh ni, dia pergi keluar kampung halamannya pula dan untuk belajar dengan guru yang lain yang bernama Abu Nas Al-Ismaili. Di situ dia belajar mendengar sambil menulis, supaya tulisannya itu akan menjadi karyanya untuk dibaca pada generasi akan datang. Sanian ta'inuhu mudarrisan ala nazamiyatin Baghdad, dilantik menjadi guru atau pendidik di Baghdad. Jadi sebelum dia dilantik tu, dia ada juga berdebat dengan imam-imam ulama dan mengalahkan mereka. Dari situ mereka suka gaya bahasa atau cara penyampaian Imam Al-Ghazali, dan mereka pun melantiklah Imam Al-Ghazali ni sebagai guru di Baghdad. Salisan yahsulul kathirul kutub, menghasilkan banyak karya atau buku-buku.
Seperti Imam Al-Ghazali banyak menghasilkan buku terutama dalam bidang fiqh, falsafah dan teologi. Seterusnya akhiran hadza min masadir, yakni sumber-sumber yang kami cari untuk mengetahui manhaj Imam Al-Ghazali fi fiqh sirah. Hadza faqat minna, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.